malam Al-Qadar. Datang tuan-tuan para jemaah sekalian, Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, taharrau lailatul qadr fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi sebut, burulah, carilah malam Al-Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Para ulama sebut waktu 10 terakhir Ramadan ni penting untuk kita menambah ibadah pada malam-malam terakhir ini. Sehingga kan dalam surah Al-Qadar yang dibaca, firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala mention dalam Al-Quran, malam-malam ini disebut oleh ramai ulama biasanya akan berlaku dengan pengalaman mereka berlaku pada bulan Ramadan. Walaupun ada ulama sebut malam Al-Qadar ni boleh terjadi juga di luar Ramadan, tapi ramai ulama yang sebut pengalaman mereka berlakunya pada bulan Ramadan. Ada yang sebut bawah 10 Ramadan, ada yang sebut belasan Ramadan ada. Tetapi ramai yang sebut bila Nabi SAW sabda tadi, maknanya 10 terakhir ni kena ambil peluang sebaik mungkin. Kena ambil peluang. Saya teringat tuan-tuan, baru ni rakan kami buat satu kenyataan di Facebook. Dia sebut ada seorang ulama Syiah, ulama ni Syekh Aiman Suwaid. Bagi yang berada dalam bidang Al-Quran ni kenal, pakar Al-Quran dunia, ulama Syiah. Disebut tuan-tuan Ramadan kali ni, ayat Al-Quran Al-Qadar tadi tu, yang ayat pertama tu, yang ada perkataan Al-Qadar, kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, mesti dibaca dengan sebutan yang betul. Jangan tersilap sebut. Kerana ada orang Islam bila sebut huruf Al-Qadar, huruf Qaf, pangkal lidah sentuh di langit lembut. Tapi ada orang Islam yang silap sebutan, termasuk orang Arab pun kan silap, termasuk sebab tu dia tegur, disebut berubah menjadi huruf Ghain. Ghain ni bawah pangkal, bagai hakum bagian atas ni, berubah huruf jadi apa? Al-Qadr. Bila berubah huruf daripada kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam yang ditentukan, ditetapkan, berubah menjadi maksud kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang menggaru. Menggaru. Jadi bila hari-hari terakhir Ramadan ni sampai malam-malam Al-Qadar nak buru ni, jadi garu kepala tu tak tahu nak buat apa. Jangan kita tak tahu nak buat apa di malam-malam terakhir Ramadan. Sibuk, ya sibuk juga, sibuk nak buat persiapan raya, okay? Nak jaga ahli keluarga, anak-anak kecil ni, persiapan mereka. Tapi malam-malam tuan-tuan, malam terakhir ni jangan sibuk sangat. Sibukkan dengan banyakkan beribadah kepada Allah Ta'ala, okay? Banyakkan, okay? Supaya kita tidak garu kepala di malam hari terakhir. Para ulama sebut isikan dengan bacaan Al-Quran, perbanyakkan malam terakhir. Isikan dengan memperbanyakkan sedekah. Datang surau, sedekah sikit, satu ringgit pun tak apa. Imam Syekh Mahir, Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di tanah Arab, dia sebut bila malam-malam terakhir ni kamu buat paling kurang 3 benda. Salah satunya disebut kamu sedekahlah paling kurang 1 rial. Kalau orang Arab ni rial, kita ni 1 ringgit. Sekiranya mana-mana hari yang kamu setiap hari bersedekah 1 ringgit tanpa miss, ni malam-malam ni jangan miss 1 ringgit ke. Tapi jangan 1 ringgit. Kalau luar Ramadan 1 ringgit, Ramadan 2 ringgit lah. Jangan sedikit sangat. Bila kamu sedekah pada mana hari di hari terakhir Ramadan ni, kebetulan malam tersebut telah terjadinya malam Al-Qadar, bermakna kamu telah bersedekah pahala sunat bersamaan dengan pahala wajib di bulan Ramadan. Pahala wajib
pula akan bersamaan dengan 83 tahun ke depan kamu telah beramal. Pada Jumaat sekalian, bila susun amalan, tuan-tuan, susun amalan. Malam-malam terakhir itu susun amalan. Amalan-amalan yang kita boleh perbanyakkan di dalam Ramadan. Awal Ramadan sedikitnya amalan kita. Kadang-kadang ada yang cuat, yang lalai. Tengah Ramadan tambah sedikit. Di hujung Ramadan ni tuan-tuan, juhud. Ulama sebut mujahadah. Hari terakhir mujahadah. Jangan kita leka dengan keadaan untuk mendapatkan keampunan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man qama Lailatul Qadr fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, fi Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut, sesiapa yang mendirikan malam Al-Qadar, maka akan diampunkan dosa yang terdahulu. Kita harapkan malam-malam yang terakhir ni terjadi malam Al-Qadar, maka malam-malam yang Al-Qadar berlaku tersebut, Allah akan ampunkan dosa kita dengan sebab kita menghidupkan malam tersebut. Pohon ampun dan pohon ampun. Ya Allah, ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Sebelum Ramadan ni ya Allah, banyaknya dosaku yang aku telah buat ya Allah. Dosa yang aku buat dengan ahli keluarga aku ya Allah. Konflik dengan pasangan, menyakitkan hati anak-anak, tidak berhubung dengan mertua di kampung. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah sebelum Ramadan. Bila masuk Ramadan ni, pohon ampun banyak-banyak. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Allah datangkan lebih kurang 6 ayat tentang Ramadan dalam Al-Quran. Dekat saja ayat. Salah satu ayat Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aku, di mana aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Maka pohonlah dia mustajabkan doa dan beriman kepadaku supaya mereka beroleh petunjuk. Pohon ampun tuan, pohon ampun. Bila masuk Ramadan, tingkatkan mohon ampun kepada Allah. Banyaknya waktu untuk memohon doa kepada Allah yang dimustajabkan dalam Ramadan. Antaranya sebelum berbuka puasa, sebelum tiba azan subuh. Banyaknya waktu yang Allah datangkan dalam Ramadan untuk umat Islam mengambil peluang berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan kita Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut dalam surah Az-Zumar, katakanlah wahai hamba-Ku yang mereka ini kecewa dengan diri mereka, sedih dengan diri, banyak dosa, kecewa, banyak buat kesilapan. Jangan berputus dari rahmat Allah. Jangan berputus rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa keseluruhannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Allah Allah. Dalam hadis kursi ini ialah hadis melalui lisan Nabi bersabda, tapi makna Allah yang memaksudkan makna tersebut. Nabi sebut, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Makna Allah yang berkata sebenarnya, aku berada pada sangkaan hamba-Ku. Apa maksud hadis ini? Sekiranya hamba aku, iaitu manusia, mereka yang menyangka yang baik, aku akan mengampunkan dosa mereka, aku akan ampunkan dosa mereka. Tetapi sekiranya hamba aku ini tidak bersangka bahawa aku akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu, maka dia tidak akan diampunkan dosa oleh Allah. Tak akan diampunkan Allah. Buat banyak-banyak pun dosa kita sekalipun, kesilapan kita kepada manusia, kesalahan kita kepada Allah, dosa,
selagi ada ruang untuk bertaubat sebelum tiba nyawa sampai ke halqum atau terbit matahari dari barat terjadi kiamat, selagi itu ada ruang untuk memohon ampun kepada Allah. Ajak ahli keluarga memohon ampun, berdoa banyak-banyak di bulan Ramadan. Jangan banyak gosip dalam Ramadan. Luar Ramadan dah banyak gosip dah. Masuk Ramadan ni banyak lagi gosip. Banyaklah artis-artis yang dia nak follow tu, yang dia nak bercakap tu perkembangan semasa artis tu. Ya Allah, yang artis ni pula meretas negeri. Tak kena ni, kenapa tak kena ni? Tak kena apa? Compound ni kenapa? Dia sibuk ke tuan sibuk? Ya Allah Akbar. Biarlah kerja tu polisi yang buat, pihak berkuasa yang buat. Okay. Nak bagi pandangan boleh lah, tapi jangan ada kelebihan sehingga mengeluarkan kata-kata yang mencela nista kepada pihak yang tidak, yang sepatutnya dia buat kerja. Kita tuan-tuan tak tahu apa yang pihak nak sendok kerja, tak tahu. Ni pun bila arahan baru pula PKP kan. PKP ni adakah semata-mata kerajaan yang akan menentukan? Kerajaan mengambil nasihat dari KKM. Di tempat tuan-tuan saya datang sini, kita kan kita menjiwai apa kawan-kawan kita ni, rakan-rakan kami, senior-senior kami, dan juga orang-orang yang dikenal yang berada dalam bidang perubatan dan juga seumpamanya, bagi cadangan. Kalau ikut KKM ni 6 negeri kan, 6 negeri, tapi 9 tempat saja. Itu pun ringan tu tuan-tuan. Masya Allah. Ni pun kita dapat datang lagi beribadah, syukur. Tempat lain pun ada juga tempat ibadah 50 orang lebih kurang. Syukur tuan-tuan, rezeki Allah berikan lagi. Okay. Allah berikan rezeki. Subhanallah, tabarakallah. Sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Risau tuan-tuan, bila kita dapat datang malam ni, esok belum tentu lagi dapat datang. Malam ni 26. Okey, malam 26. Ada ulama sebut, sekiranya tak mampu 10 hari terakhir Ramadan ni, tiap-tiap hari beribadah malam-malam akhir ni, paling kurang jangan miss buat hari-hari ganjil 10 terakhir. 21, 3, 25, 27, 29. Malam ni genap. Bonus kita tuan-tuan, bonus. Okay. Tak boleh. Yang ganjil jangan tinggal. Okay. Kalau yang luar bersurau ni dengar, tak dapat datang malam ni, esok jangan lupa datang. Ini adab sekali lah, adab sekali. Datang esok. Okay. Yang lelaki lah, sebab perempuan dah ditutup kan sementara. Dan juga kalau tak dapat datang, yang ganjil pada 10 terakhir ni datang bila? Datanglah, ulama sebut, datanglah pada, hidupkanlah Ramadan ni pada malam 27. Saya ingat tuan-tuan, di tanah Arab kami belajar di Jordan. Malam 27 tuan-tuan, orang Arab ni berada buat aktiviti sepanjang masa tu, sepanjang malam tu di masjid-masjid. Ada aktiviti dia. Nak ada soalan jawab, kuis ada, baca Al-Quran, menghidupkan kita solat sunat. Subhanallah. Kita ni paling kurang malam 7 datang tarawih bersama-sama. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutibat atau kutiba lahu qiyamul lailah. Nabi sebut, sesiapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan bersama dengan imam sehingga imam itu beredat, akan ditulis pahalanya beribadah seolah-olah sepanjang malam. Paling kurang tuan-tuan, datang Ramadan ni, malam-malam terakhir ni, yang 27 malam ganjil ke atau 10 terakhir Ramadan ni, paling kurang tarawih tu tunggu sampai imam calon balik. Sampai dah witir dilaksanakan, barulah akan tergolong dalam kalangan yang akan mendapat pahala sepanjang malam hidupkan Ramadan. Esok pun datang hidup sepanjang malam. Ini sekejap lagi pun teruskan sampai mikir sekejap je. Kita sekejap je. Sekejap je. Tapi taklah sekejap kita ni macam yang di Indonesia tu. Laki perempuan tu, tadi lalu lagi kat Facebook saja. Ya Allah, penat kita tengok video tu, penat. 7 minit 23 rakaat, 7 minit. Tapi tuan-tuan jangan lupa, ada orang di sana, ada juga pusat-pusat tahfiz Al-Quran
yang mereka laksanakan sepanjang malam tarawih. 8 jam 30 juz. 8 jam 30 juz. Kita 11 rakaat ni. Tak, 11 rakaat berapa minit? Sejam setengah. Okay. Tak sampai pun apa, setengah juzuk tak sampai. Tak sampai setengah juzuk. Kan? Allah Akbar dah letih dah. Otak dah penat lah. Otak penat, mata penat. Tapi inilah namanya mujahadah. Kalau tiba waktu Ramadan, malam-malam beribadah ni, kita tak penatkan diri, korbankan diri untuk beribadah, belum lagi disebut, dinamakan dengan mujahadah dalam beribadah. Ramadan ni kena korbankan diri. Barulah betul kita hidupkan Ramadan. Baru betul tak? Subhanallah. Macam baru ni ada apa? Kes KRI Nanggala yang 53 kru kapal selam mati dalam kapal itu. Kita tengok satu gambar tu, ada gambar dia sedang solat di atas kapal selam sebelum selam. Sempat lagi tuan-tuan, Ramadan pun sempat lagi nak sebelum selam tu dia boleh beribadah. Maknanya dia nak hidupkan Ramadan ni. Waktu malam kita nampak tu, kita ni tak ada sibuk apa pun. Tak ada pun jadi frontliner yang mungkin sini tak ramai yang frontliner kan. Yang bahkan mungkin bukan doktor pun. Yang frontliner tu di tingkat atas tu. Di maknanya sekalian. Rakan-rakan kami, subhanallah, kita ni hidupkan hari-hari malam-malam terakhir Ramadan pada jemaah sekalian. Okay. Dan juga carilah pahala sebanyak mungkin. Cari pahala dalam arti kata jaga perkataan, jaga perbuatan. Ada orang bila dia tak jaga perbuatan, jaga perkataan, dia pula bersama dengan penganjur-penganjur yang nak bawa kepada sumbangan kedosaan dia tu. Orang muda tuan-tuan, baru ni video klip raya, orang muda berlakon akhirnya hujung video raya tu bawa kepada sumbangan judi. Sepatutnya anak muda ni dia rasional kan, intelektual kena fikir, patutnya kena fikir sumbangan tu apa ni, akhirnya ikan judi, penganjur orang bukan Islam. Macam mana? Nak bawa dalam Ramadan ni nak cari pahala, tapi tak korban pahala kita. Kata-kata ulama sebut memang ada pendapat tuan-tuan. Memang ada pendapat kalau siapa yang berkata-kata celok, nista, herdik orang ni boleh membatalkan puasa. Ada ulama sebut pendapat tersebut dan kitab sebut. Tetapi ramai lagi ulama sebut sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangkan pahala puasa. Mengurangkan pahala puasa. Subhanallah, tabarakallah. Inilah tuan-tuan saat-saat akhir untuk kita bermuhasabah diri dalam bulan Ramadan. Tajuk Ramadan dan tajuk kita ni diberikan tak sebenarnya. Namanya muhasabah Ramadan dan Lailatul Qadar. Itu tajuk kita. Saya tahu dah. Kita banyakkan muhasabah di hari-hari terakhir Ramadan. Sayyidina Umar sebut dalam kata-katanya, hasibu qabla an tuhasab. Hitung diri kamu ni muhasabah sebelum kamu dimuhasabah atau dihitung oleh Allah Taala. Maksudnya dihitung oleh Allah. Dalam arti kata dihitung di akhirat. Dosa yang dibuat mohon ampun segera. Pahala yang nak dicari segerakan perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Kerana Ramadan dah sahaja yang mempunyai Lailatul Qadar dan tidak ada di luar daripada Ramadan. Tak ada. Kalau itu pendapat yang kuat, tak ada Ramadan. Dan spesialnya umat Islam di akhir zaman yang berbeza dengan umat-umat yang terdahulu ialah mereka telah diberikan satu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar. Allah Akbar. Umat terdahulu tuan-tuan, mereka tak ada malam Qadar. Sehingga kan para sahabat, sehingga kan kita umat Islam sendiri pun cemburu dengan umat-umat terdahulu yang mereka ini umurnya panjang. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. Kan kisah Nabi Nuh ni yang kapal banjir tu. Dalam Al-Quran disebutkan antara ayatnya Al-fasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun dikurangkan 50 tahun. Berapa tahun dia? 950 tahun. Tuan-tuan, 950 tahun ni dakwah, bukan umur lagi, dakwah Nabi Nuh AS.
Bermakna umat-umat terdahulu ni 1000 tahun tu biasa. Ada pendapat kata 2000 tahun umur umat terdahulu. Kita berapa kita? Haji berapa umur ni? Kalau tengok yang berita-berita tadi mungkin 50-60 biasa lah kan? 50. Maknanya tak lama tu. Kalau ikut adat pun tak lama. Seperti mana sabda Nabi SAW, A'mar ummati baina 60 wa 70. 60-70 biasa. Tapi yang muda ni pun belum tentu, yang muda kita belum tentu. Kan? Ni pula pandemik ni risau juga kita. Risau tu ada tuan-tuan, tapi bukan takut, risau. Risau tu ada. Tapi jangan terlalu risau. Kita optimum, steady tuan-tuan dalam hidup. Hidup kena jalani juga. Jangan terlalu takut, tak nak keluar langsung, tak nak keluar langsung. Nak beli barang, apa? Barang dapur dah habis pun tak nak keluar juga. Oh, jadilah. Okey, jadilah. Bermakna umur kita ni umur yang pendek. Jadi Allah berikan Lailatul Qadar untuk umat Islam guru dalam kehidupan mereka. Nak capai kalau 83 tahun sama amalan kita, malam Al-Qadar tu kita dapat gapai, bermakna kita boleh untuk berlumba-lumba dengan umat terdahulu. Sama amalan dia ibarat kita telah beribadah 1000 tahun, mungkin dapat banyak kali malam Al-Qadar. 2000 tahun bersamaan dengan mereka. Masya-Allah. Ini para jemaah sekalian, di hari-hari terakhir ini. Jadi mungkin setakat itulah sebuah sedikit perkongsian saya untuk malam ini. Kerana di tempat tuan-tuan ini Musola Syafi'i sekali saja tazkir Ramadan kan. Maknanya adakah tazkir Ramadan sekali? Yang perlu disebut maknanya satu malam ni je. Kita ambil 20 minit ke 30 minit ni habis sikit. Okay, habis sikit. Cuma tuan-tuan di akhir ni saya sebutkan berkenaan dengan situasi kita. Tadi dalam radio aktif saya dengar perbincangan tentang isu ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni maksudnya kenal Allah. Kelainan Ramadan sebelum ni, termasuk juga Ramadan yang terlepas ni dan tahun ni, maknanya kelainan kita pada tahun lepas dan tahun ni bandingkan sebelum ni ialah Allah berikan ruang sebenarnya untuk kita ini kenal Allah dengan lebih dekat. Dengan maksud bila masuk Ramadan ni, Ramadan nak tingkatkan iman kenal Allah. Kan? Bila luar Ramadan ni, Al-Quran baca sedikit. Nak tadabbur Al-Quran pun susah kadang-kadang. Kan? Tapi bila Ramadan tiba, kita baca Al-Quran banyak, kita tadabbur Al-Quran. Kita lihat isi penghayatan Al-Quran. Kita zikir kepada Allah Ta'ala. Kita buat amal-amal kebaikan yang banyak bulan Ramadan. Tapi tahun lepas dan tahun ini Allah nak beri ruang lagi sebenarnya. Nak ma'rifatullah, kenal Allah ini dalam konsep yang lebih tinggi atau lebih luas dalam hidup kita. Allah datangkan pula ujian yang kedua ni selain Ramadan. Bila masuk ni nak puasa ni, Allah datangkan pula pandemik dan tempoh itu. Tapi bila datang pandemik ni, ramai yang seolah-olah mempertikaikan tidak dapat untuk menerima situasi pandemik. Awal-awal biasa. Tapi semakin banyak juga yang cuba mempertikaikan keadaan semasa. Kita ni pada jemaah sekalian, jadilah orang yang berkenan. Nabi SAW sebutkan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik amalan urusan ni, jadilah yang pertengahan. Buat pertengahan. Jangan terlampau lebih sangat. Jangan nak bermudah-mudah sangat. Begitulah juga kita menanggapi keadaan pandemik yang telah Allah tentukan kepada kita. Ada orang tak redha dengan pandemik? Ada? Tak redha. Kenapa Allah datangkan pandemik kepada kami? Kami ni nak bernafas pun tak boleh. Kami ni nak peluk salam kawan kami pun tak boleh. Banyak lagi lah keadaan tak boleh. Nak balik kampung pun tak boleh. Nak buat macam mana tuan-tuan? Saya ni paling terakhir kali ikut sebelum PKP 2.0 kan, Januari. Nak balik dah masa tu. Nak balik lah. Rupa-rupanya bulan 12 ni, bukan 12, bulan 11 tu. Itu yang terakhir nak balik kampung di kita. Sampai sekarang siapa tak sedih tuan-tuan? Semua kita rasa. Semua kita rasa, bila kita semua rasa, kita cuba harmonikan keadaan. Ada yang terlampau berlebihan ataupun ada yang terlampau bermudah-mudahan, kita jadi orang yang counter keadaan. Jangan jadi orang yang cuba untuk mengapi-apikan keadaan. Jadi bila kita dah terakhir Ramadan ni,
kita cuba untuk menambah pahala banyak dalam kehidupan kita. Jangan cari banyak tingkah laku yang mengurangkan pahala dalam kehidupan kita. Jadi saya ini saja, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, kita mendapat ilmu sedikit dengan tertib Ramadan dan teruskan beribadah di hari-hari terakhir. Dan saya ucapkan dengan perkataan siru ala barakatillah kullu amin wa antum bi khair. Ini yang sering kali disebutkan oleh para ulama, iaitu teruskanlah untuk menggapai keberkatan Allah dan setiap tahun anda berada dalam kebaikan. Ini orang Arab tuan-tuan dia sebut kata ni. Jadi tuan-tuan ucapkan yang belakang tu wa antum bi khair. Tuan-tuan ucapkan wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.